بسم الله الرحمن الرحيم إلى النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمين آمين يا رب العالمين. Baik Tuan Imam Saf Kepimpinan Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Datuk Datin Haji Hajah Muslimin Muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung dalam bab taubat harta haram. Khususnya bila kita nak masuk Ramadan ni, sebab Ramadan ni bulan pengampunan. Jadi bila kita nak masuk Ramadan, itu bulan Rejab, bulan Syaban, persiapan dia memang all out lah kena buat. Sebab Allah Ta'ala buka pintu pengampunan seluas-luasnya di bulan Ramadan. Sehingga Nabi kata, celakalah bagi seorang hamba. Kasar bunyi kan. Tapi itulah yang sabda Nabi, rugilah, celakalah bagi seorang hamba. Dia diizinkan untuk bertemu dengan Ramadan. Dia diizinkan untuk hidup di bulan Ramadan. Dia diizinkan untuk bersama dengan Ramadan. Tapi berlalu Ramadan, dia tetap tidak dapat pengampunan Allah. Kata Nabi, celaka sungguh manusia itu. Celaka. Jadi kita dengar sabda Nabi itu, kita macam, patutnya macam perkataan Nabi itu begitu beratlah untuk kita dengar. Sehingga Nabi kata, rugilah, celakalah. Tapi kita tak ambil berat benda itu. Does not carry weight. Nothing. Kadang-kadang kita take for granted pula. Tak apalah Ramadan, insya-Allah kita belum mula buat amal ketaatan. Betul lah. Tapi benda yang besar dalam Ramadan lah, dibuka seluas-luas pintu pengampunan. Dan kenapa pengampunan ni sangat penting? Kerana nak masuk syurga Allah. Sebab nak masuk syurga Allah mesti dapat maghfirah Allah. Nak dapat maghfirah Allah mesti taubat. Taubat tu sebenarnya wajib. Taubat tu sebenarnya wajib. Sebab prasyarat untuk menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu tawwabin. Innallaha yuhibbu tawwabin. Allah sangat kasih. Allah sangat sayang. Allah sangat suka kepada hamba-hambanya yang sentiasa bertaubat kepadanya. At-taibu minadz dzambi kama la dzamba. Orang yang bertaubat ni dia bersih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dia tak ada dosa. Sebab persiapan kita nak menghuni menghuni syurga Allah Taala tu melalui kira bicara itulah mizan tu. Kita tak pasti sama ada kita boleh lepas atau tidak.
di hadapan mahkamah Allah? Tak pasti kita. Tak ada orang boleh buat jaminan di hadapan mahkamah Allah nanti dia akan lepas. Tak ada orang boleh jamin. Dan persiapannya di sini. Dan kita di hadapan Allah ni face to face disebut dalam surah Maryam, wa atihi yaumal qiyamati farda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kamu akan datang menghadap aku di hadapan di hari kiamat nanti secara bersemuka, face to face, farda. Faradal, fardun, an individu. Setiap orang akan menghadap Allah face to face. Besarlah, memang besarlah benda tu sebab Allah Taala tahu semua kita. Kita baca surah apa ni, kita baca ayat kursi dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Nak lari mana? Dia tahu semua urusan kita. Kita nak hadapan dengan Allah tu, dia tahu semua. Yang akan datang dia tahu, yang lepas dia tahu. Di antara kedua-duanya pun dia tahu. Macam mana kita? Macam mana kalau kita bercakap dengan orang yang tahu semua pasal kita? Macam mana kita rasa? Dia kelentong awak ni. Kita cakap macam menipu awak ni. Macam mana kita di hadapan Allah? Al-Alim. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Susah kita. Payah. Itu persiapan di sini, persiapan segala-galanya all out untuk akhirat. Fala yaghrannakumul hayatad dunya, disebut surah Fatir. Fala yaghrannakumul hayatad dunya. Jangan kehidupan dunia menipu kamu wahai manusia. Jangan kehidupan dunia ini melagakan kamu wahai manusia. Jangan kerana kehidupan dunia ini kamu lupa akhirat. Jangan. Tapi itulah sifat dunia. Melagakan kita, melalaikan kita, melupakan kita. Dihanyutnya kita. Tapi Quran kata dah, fala yaghrannakumul hayat wala jangan kamu ni dilagakan, dilalai. Kita kena kenal dunia sebelum dunia kenal kita. Kita kena kenal dunia tu apa benda, dunia tu apa benda. Kalau kita kenal dunia, baru kita hati-hatilah hidup atas muka bumi ni. Sebab dunia kerja je mengheret kita, menghanyut kita, melagakan kita, melalaikan kita. Jadi kita dah kenal dunia, kita nak guna dunia untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Bila kita kenal dunia, baru kita boleh guna untuk akhirat. Kalau kita tak kenal dunia, kita dihanyutkan oleh dia. Allahu Akbar. Mata'ul ghurur disebut. Mata'ul ghurur. La'ibun wa lahwun. Itu perumpamaan Quran bagi. Tak ada nilai dunia ni. Mata'ul ghurur. Benda yang hilang. Benda yang sementara. La'ibun wa lahwun. Benda yang macam permainan. Macam benda yang menghiburkan. That's the meaning of ad-dunya. Ad-dunya. Tapi kita duk kejar dunia, duk gila dunia, duk cari dunia. Jadi hamba abdi kepada dunia. Allahu Akbar kabira. Allah Ta'ala pelihara kita. Baik, jadi kita nak taubat ni, nak masuk Ramadan pun tak perlu tunggu Ramadan lah. Kalau kita mati esok lusa, at least kita dah bertaubat. Cuma taubat harta haram ni sebagaimana saya sebut lah, dia tidak akan diangkat dengan istighfar. Sebab taubat ni bukan istighfar. Ramai orang ingat istighfar tu taubat. Nabi sebut at-taubah an-nadamah. At-taubah an-nadamah. Taubat tu kamu menyesal. Istighfar kita tak menyesal, kadang-kadang mulut aja. Insyaallah. Akal ni tak ke mana. Hati perut ni tak ke mana. Tapi mulut tu insyaallah. Bukan tak boleh. Tapi kita main-main. Menyesal kau kita? Tak menyesal. Sebab taubah ni an-nadamah. Kamu benar-benar menyesal pada saat itu, pada waktu itu, pada ketika itu. Kamu benar-benar menyesal dengan dosa-dosamu. Sebab tu saya kata istighfar itu bukan taubat.
Istighfar tu kita talabul maghfirah. Kan, kita mohon keampunan. Allah Ta'ala ampunkan tidak, terserah pada dia. Tapi kita mohonlah keampunan. Apakah kita taubat? Belum tentu. Sebab taubat harta haram ni bukan dengan istighfar. Harta tu nak buat macam mana? How to cleanse, a cleansing process. How to cleanse harta haram tu. Sebab kata Syekh Atiyah Saqar, pisahkan dirimu dengan harta haram di dunia ini lagi. Tu kata Syekh, siapa Syekh Atiyah Saqar ni? Mantan Ketua Lajnah Fatawa Al-Azhar. Dia kata, kamu nak taubat harta haram, kamu kena pisahkan dirimu dengan harta haram bila? Di dunia ni. Jadi kita kena set aside. Set aside semua harta haram. Tolak tepi. Dan nak lupus tu, kena ada ilmu. Jadi harta haram ni, harta tipu, harta curi, harta riba, harta rasuah, harta judi, harta pecah amanah, harta khianat. Ni semua nak set aside, tolak tepi. Nak kena bincanglah dengan suami kita. Nak kena bincanglah dengan isteri kita. Bang, macam mana kita ada harta haram? Seingat abang, kita ada harta tipu, sekian jumlahnya. Kita ada harta rasuah, abang pernah makan rasuah tu, ini sekian jumlahnya. Kita pernah melabur dengan riba, ini sekian jumlahnya. Isi kita tengok, banyaknya bang, hampir semua ni, lebih kurang lah. Banyak betul harta haram. Jadi mana harta halalnya? Wallahualam. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Tu Nabi bagi marah dah. Setiap cebisan daging yang tumbuh daripada harta haram, nerakalah tempatnya. Tapi kita buat main-main je hadis Nabi. Nabi kata dah, setiap cebisan daging tumbuh kat mana? Kat bahu. Tumbuh kat mana? Kat dada. Tumbuh kat mana? Kat pinggul. Tumbuh kat mana? Kat paha. Setiap jebisan daging yang tumbuh daripada harta haram, neraka akan membakar. Kita tak sangguplah menanggung api neraka jahanam. Allahu Akbar kabir. Takutlah bila ingat akhirat ni, takut. Dalam sebuah hadis tentang keadaan di mahsyar tu, kita berpeluh. Ramainya manusia, dia peluh kita, dia sampai ke telinga ni peluh ni. Dahsyatnya mahsyar, panasnya mahsyar tu. Peluh manusia tu boleh sampai ke telinga peluh tu. Tu hadis sahih tu. Tak tahu, tak boleh bayang lah. Lama kita menunggu tuan-tuan. Menunggu begitu lama sehingga peluh naik sampai ke telinga ni. Lama ke sekejap tu? Lama kita menunggu di padang mahsyar ni. Sehingga kita berkata sama-sama kita, bilalah nak dipanggil, bilalah nak dipanggil, bilalah nak dipanggil. Lama sangat menunggu di padang mahsyar ni, lama sangat. Sehingga peluh naik ke telinga, dahsyatlah suasana tu. Tapi kita tak takut baca ayat Quran, baca hadis Nabi, tak takut kita. Itu masalah kita di akhir zaman, kita tidak takut dengan Allah, tidak takut dengan amaran Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dengan amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak takut, hati kita sangat keras. Tak takut langsung kita. Baik, tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pergi pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ceritakan bagaimana nak taubat ni. Hadis ni tuan-tuan boleh bukalah kitab Riyadhus Salihin, muka surat 1, jilid 1 surat 85. Jadi kita bincang taubat dalam bab mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Melibatkan dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia ada berapa semua? Dosa sesama manusia ada berapa semua? Dah taubat ke belum? Sudah. Dosa dengan manusia ada 5. Oh, 5 Ustaz. 5 dengan manusia lah. Qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Disebut kat mana ni? Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis tentang manusia muflis akhirat. Ingat boleh muflis kita kalau kita tak taubat dosa dengan manusia di sini.
Kena taubat dosa dengan manusia di sini. Nak cari di mana? Masya Allah. Tak jumpa, nak carilah. Tu hadis Nabi tu, man kanat lahu madlumatun li akhihi min ardihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang ada dosa, menzalimi, menindas, khianat, aniaya sesama manusia yang melibatkan marwahnya, kita aibkan dia, kita fitnah dia, kita jatuhkan marwah dia, kita hina dia, marwah tu, atau selain dari marwah, termasuk hartanya, kita tipu dia, kita rasuah, kita pecah amanah, kita salah guna kuasa, kita makan riba, maka kata Nabi, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka wajib ke atasmu minta halal dengannya, minta maaf dengannya. Bila? Al-yawm. Tu ada alif lam tu. Alif lam isim ma'rifah. Bila? Al-an. Now. Sekarang. Di dunia. Di dunia. Tu kita baca hadis tu. Baca faham-faham. Baca betul-betul. Jangan main baca. Apa benda tu tak tahu. Baca. Kata Nabi, sekarang di dunia kamu kena minta halal dosa dengan manusia. Minta halal, bukan minta istighfar. Nabi tak kata istighfar. Nabi kata minta halal, minta maaf. Dosa dengan manusia, ya dosa dengan manusia. Bila? Sekarang. Nak cari sekarang tu, nak cari sekarang. Panjang kisah dia. Orang memang rasa, ustaz, payah betul dosa manusia. Memang payah lah. Barulah kita gerung, kita takut nak buat dosa manusia. Sebab kita tahu taubatnya susah. Taubatnya payah. Sebab tu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kamu datang ke akhirat. Aku datang ke akhirat kelak membawa 70 dosa. Tapi dosa aku dengan Allah lebih baik kepada aku. Aku datang ke akhirat kelak membawa satu dosa. Tapi dosa aku dengan manusia. Nak ceritanya payahnya di akhirat. Walaupun satu dosa, nak cari tu susah. Payah. Nak minta halal, nak minta maaf. Tapi di akhirat tak ada minta halal, minta maafnya. Sebab dia akan berlaku, tolak selesai dosa pahala. Profit and loss, balance sheet akan berlaku di akhirat. Tak ada yang kita jumpa dia, Pak Mail. Pak Mail ingat dulu saya pernah humpat Pak Mail. Pernah fitnah Pak Mail. Pak Mail maafkan saya ya. Tak adanya di padang mahsyar. Pak Mail kata kau ada pahala. Mari sini. Kau ambil dosa aku. Itu aja di akhirat. Balance sheet akan berlaku. Tengoklah. Ada surplus tak? Ada surplus, ke syurga lah kita. Tak ada surplus, dihumban ke neraka jahanam. Tak ada yang jumpa Pak Mail, alhamdulillah, jumpa lagi kita di padang mahsyar. Bagaimana di alam kubur itu? Alhamdulillah, selamat aku. Tak adanya begitu. Tak adanya. Kan? Yauma yafirul mar'u min akhihi. Tu farra yafirru. Kalau kita baca Quran tu, yauma yafirul mar'u min akhihi. Yafirru tu bermaksud semua lari, bertepianlah lari, mengelak. Semua tak nak jumpa dengan manusia. Sebab jumpa je, aku nak hak aku. Ambil dosa, ambil pahala, ambil dosa. Semua mengelak. Mengelak tak nak jumpa. Kerana bila jumpa je, tolak selesai pahala. Semua mengelak. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Semua mengelak. Lari. Bertepiaran lari. Tak tahu.
Sebab masing-masing tak nak bagi. Masing-masing diri masing-masing. Lepaskan tidak aku, lepaskan tidak aku. Quran bagi begitu amaran. Saya nak ceramah macam mana? Dia kata, Ustaz payahnya lah nak taubat. Tak ada cara mudah-mudah ke taubat. Kan saya nak cakap macam mana? Hadis Nabi macam ni. Dosa dengan manusia ni bukan main-main. Ustaz, yang lepas-lepas lah Ustaz. Betul lah, yang lepas-lepas. Tapi nak jumpa dia, taklah nak minta maaf dengan dia tu. Kita pernah fitnah dia, pernah aib dia, kena jatuh, kita pernah tipu dia. Kita pernah makan rasuah ni, ya Allah. Ramai mana kita pemimpin, contohlah kita pemimpin, kita makan rasuah. Ramai mana rakyat kita zalimi. Contoh bagi tahu saya, kalau rakyat kita ada 30 juta rakyat Malaysia, kita makan rasuah. Kita pemimpin, kita makan rasuah. 30 juta kita nak cari di akhirat. Oh, lambat betul proses dia. Sebab itulah bila sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling menyesal di akhirat? Kata Nabi, manusia yang paling menyesal di akhirat adalah pemimpin. Bukan taklah jadi pemimpin. Yang amanah, yang baik tak apalah. Yang jahat, yang tipu, yang khianat. Kata Nabi, itulah penyesalan yang sangat-sangat sesal di akhirat apabila kamu menjadi pemimpin dan kamu tidak adil. Bayangkanlah kita nak cari dosa kita dengan keluarga, anak beranak, kawan-kawan ni pun payah dah. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salih tu ukhidha minhu biqadari madlumati wa in lam takun hasanat wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibi fahumila alaih. Ini hadis Sahih Bukhari ni. Minta halal pada hari ini sebelum tidak laku lagi dinar dan dirham. Walaupun boleh bawa mata wang, apa jenis mata wang pun tak laku. Mata wang kat sini nak kena convert jadi pahala. Kat sini ada ringgit, sedekah, infak, wakaf, buat amal soleh, buat kebajikan, buat sekolah, buat masjid, buat apa, kemudahan orang. Convert duit je menjadi pahala. Convert, tukar. Sebab yang laku adalah pahala. Currency tak laku di sana. Bawa lah Aussie ke, pound sterling ke, bawa lah yuan ke, yen ke, semua tak laku. Yang laku pahala. Tapi dia nak convert kat mana? Convertnya di sini. Jika dia mempunyai amal soleh, maka diambil darinya sesuai dengan kadar kezalimannya. Saya sebut dah di akhirat nanti, tolak selesai lah. Itu balance sheet berlaku tu. Kalau kita ada pahala banyak, tak apa. Kalau kita pahala pun tak banyak, oh dipikul tu. Jika tidak memiliki pahala amal kebaikan lagi, maka diambil dosa orang lain dan ditimpa ke atasnya. Pikul dosa pula kita. Sebab tu selesai di sini, kita pun tak tahu banyak mana pahala kita Allah Ta'ala terima. Siapa boleh buat jaminan kali kedua pula? Pahala dia Allah Ta'ala angkat. Pahala sembahyang dia Allah Ta'ala terima. Pahala puasa dia Allah Ta'ala terima. Pahala sedekah dia Allah Ta'ala terima. Pahala haji. Siapa yang boleh jamin? Banyak mana pahala amal soleh Allah Ta'ala angkat dan terima. Siapa boleh jamin? Amal ni dia ada dua. Babul amal dengan babul qabul. Amal ni kita dibuka pintu oleh Allah Ta'ala buat amal dah banyak dah. Tapi ada satu lagi tahap. Next step. Babul qabul. Banyak mana amal kita Allah Ta'ala terima dan angkat. Rabbi awzi'ni an ashkuraka ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhanku, ilhamkanlah kepadaku
agar aku sentiasa mensyukuri segala nikmat yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku. Ya Allah, ya Tuhanku, ilhamkanlah kepadaku agar aku melakukan amal saleh yang Engkau redai. Banyak mana amal soleh tapi belum tentu Allah Ta'ala redha. Tapi dalam doa ni sahih daripada Quran disebut wa an a'mal salihan tardah. Ya Allah, ilhamkan kepada aku agar aku melakukan amal ketaatan, amal soleh yang Engkau redha. Kita masa tak lama, umur tak lama, peluang tak lama, singkat hidup kita. Banyak amal ketaatan nak buat banyak, tapi kita nak Allah Ta'ala ilham kepada kita agar kita buat amal ketaatan yang Dia redha. Bukan ikut sedap kita. Biar Dia redha. Mana amal soleh yang Dia redha? Tunjuk kepada kita, bagi ilham kepada kita. Wa aslih li fi dhurriyyati. Ya Allah, tetapkanlah kepada aku dan zuriatku agar terus taat kepada perintah-Mu. Perbaiki amal soleh kami, amal soleh zuriat-zuriat kami, ya Allah. Sebab zaman sekarang zaman fitnah, zaman fitan, zaman dajjal. Bukan lagi kita nak anak cucu kita dengan 10A-nya, dengan 12A-nya, 15A-nya. Sekarang ni masalah akidah. Zaman fitnah. Kuatkan akidah anak, kuatkan akidah cucu, kuatkan akidah cicit. Murtad mereka nanti murtad. Bukan tak boleh 5A, bukan tak boleh 10A, bukan tak boleh 12A. Sekarang zaman-zaman Dajjal. Tengok di Palestin tu. Bunuh. Sikit lagi nak bunuh ke nak murtad? Nak bunuh ke nak murtad? Pilih murtad lah. Sebab takut mati. Itu Dajjal. Zaman fitnah akan datang. Kuat akidah ni, kena betul-betul kuat. Sebab tu kata Nabi, di akhir zaman kalau kamu berjumpa dengan situasi sebegini, genggam Islam seperti kamu menggigit dengan gigi geraham. Kuat gigi geraham ni, kuat. Genggam Islam tu seperti menggigit gigi geraham. Dengan gigi geraham. Bukan gigi depan, gigi geraham. Nak ceritanya, pegang Islam tu betul-betul. Pegang dengan kuat. Kalau teruknya akhir zaman ni, teruknya fitnah akhir zaman ni. Sehingga sahabat radhiyallahu anhu minta doa dengan Nabi. Ya Rasulullah, doakan kami agar kami tidak dihidupkan di zaman ini. Ini zaman fitnah, zaman kita ni. Sahabat yang kuat iman tu minta Nabi doa tidak dihidupkan mereka di zaman kita hidup di zaman ini. Nak akan hidup anak-anak cucu kita 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tak tahulah macam mana keadaan. Tuan-tuan, daripada hadis ini maka kata Imam Nawawi, taubat itu adalah wajib. Ini kata Imam Nawawi ni. Mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Maka dosa dengan Allah dipecah 3 syarat sah taubat. Pertama, wajib kita meninggalkan dosa dan maksiat. Itu syarat sah taubat dia. Ingat disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, kata Imam Nawawi ni. Tuan-tuan boleh buka lah kitab tu. Dia kata barang siapa yang bertaubat tetapi mereka tidak menyempurnakan syarat sah kepada taubat, maka taubat itu tertolak di sisi Allah. Jadi kita nak taubat, dosa kita dengan Allah syarat dia lain, dosa kita dengan manusia syarat sah dia lain. Jadi sekarang ni kita nak taubat, dosa apa? Dosa dengan Allah. Okey, berapa syarat sah dia? Dosa dengan manusia, ada 5 jenis kan? Dosa dengan manusia. Nak tahu pula dosa mana? Sebab syarat sah dia tak sama. Dan mana-mana kita langgar syarat sah kepada taubat, maka taubat kita tertolak di sisi Allah. Jadi belum taubat lagi kita. Mati esok lusa masalah kita. Pertama, wajib meninggalkan dosa maksiat. Jadi semua dosa-dosa yang ada. Macam mana ni Ustaz, saya ada kad kredit ni. Kad kredit apa? Ni, bank konvensional.
Jika ada masih kad kredit bank konvensional dalam dompet kita dan handbag kita, wajib tukar kepada kad kredit Islam. Sebab syarat yang pertama, convert, meninggalkan dosa. Kad kredit ni kena tukar dulu kepada Islamic kad kredit. Baru dosa, barulah taubat diangkat. Kalau rumah dengan bank, ambil loan dengan bank-bank konvensional, rumah kena refinance dulu kepada Islamic structure. Itu maksud meninggalkan dosa dan maksiat. Macam mana taubat rumah dengan bank riba, kereta dengan bank riba, ni tak cukup. Investment dengan bank riba, akaun gaji bank riba, akaun pencen bank riba. Macam mana taubatnya? Syarat sah yang pertama pun kita tidak menepatinya. Itu saya nak sebut banyak kali orang pergi haji, pergi umrah ni. Saya geram juga nak ceramah orang pergi haji ni. Pergi haji, hadapan Kaabah, alhamdulillah dia jemput Duyufur Rahman. Tapi macam mana kita dosa-dosa riba? Rumah masih bank riba, kereta bank riba, kad kredit bank riba. Kadang-kadang tawaf Kaabah tu, dalam dompet, dalam handbag, kad kredit bank riba. Tapi talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Faham ke apa itu talbiyah? Harta penuh dengan riba. Pergi haji, pergi umrah. Itu mufti wilayah sebut baru ni kan. Kerja di bank-bank riba haram. Lompat semua. Mufti bukan keluarkan fatwa. Dia sebut apa yang Quran kata. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Hukum tu hukum qat'i, bukan fatwa. Tapi kita argue, sanggah lagi mufti. Mufti menyampaikan apa yang Quran kata, bukan fatwa, hukum qat'i. Tapi kita tak faham, nak sanggah juga, nak bagi pendapat juga. Itu bukan bidang kita, tak payah cakaplah bukan bidang kita. Setiap orang ada bidang masing-masing. Payah akhir zaman ni payah. Cakap pun payah, tak cakap pun payah. Kita ada orang ilmu. Kita ni orang berilmu. Kena cakap wajib. Sebab tak cakap, akhirat Allah Ta'ala tanya. Ada ilmu kenapa tak cakap? Masalah juga orang berilmu. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an. Kata Nabi. Kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Kalau kamu tak boleh, jadilah muta'alliman, orang yang menuntut ilmu. Tak boleh juga. Mustami'an, jadilah orang yang mendengar tentang ilmu. Wala takun rabi'an, jangan jadi orang keempat, bantah. Fatuhliku, musnahlah kamu. Nabi kata 3 je. Kalau kamu menjadi alim, sila. Tak boleh jadi alim, tak ada ilmu, kamu jadi orang yang menuntut ilmu. Kalau kamu tak boleh jadi juga menuntut ilmu, jadilah orang yang mendengar ilmu, mendengar nasihat, mendengar kebaikan. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Bantah sana, query sana, question sini. Tapi kadang-kadang kita tak faham arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menyesal sebenarnya terhadap maksiat. Pada waktu itu, pada saat itu, pada ketika itu, menyesal kita dengan kemaksiatan kita. Ialah tak ada manusia yang memang tak lekang daripada dosa. Tapi kita menyesal lah. Kita kata bodohnya lah aku pada waktu itu, dungunya lah aku pada waktu itu, jahilnya lah aku pada waktu itu, maafkanlah aku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Menyesal, tak menangis, buatlah menangis, insya-Allah akan menangislah. Tidak akan dijamah oleh api neraka mata-mata yang menitis airnya kerana takutkan Allah. Tidak akan menjamah api neraka mata-mata itu, tidak akan menjamah. Tidak akan menyentuh
api neraka. Mata-mata yang menitis airnya karena takutkan Allah. Menyesal dengan dosa-dosanya. Dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang ketiga, berazam sungguh-sungguh tak akan buat lagi. Sebab tu saya kata, taubat dengan istighfar dua benda yang berbeza. Benda yang berbeza. Kita duduk main sama aja, istighfar tu taubat, istighfar tu taubat. Yang tu kita rasa mudah sangat nak buat dosa, tak apa, nanti istighfar lah. Ini baru dosa dengan Allah, tak masuk dosa dengan manusia lagi. Kata Imam Nawawi, jika melibatkan dosa dengan manusia, maka ditambah satu lagi syarat sah taubat. Apa dia? Pertama, jika melibatkan lidah, melibatkan harta, kena kembali semula kepada pemilik asal. Harta tipu, pulang pada dia. Harta curi, pulang pada dia. Harta rasuah, pulang pada dia. Nak cari, nak pulang. Sebab tu kata Nabi, sekarang kamu cari, sekarang kamu pulang. Tak ada jangan istighfar. Kita tipu orang istighfar je. Amboi. Mana? Daripada ajaran mana? Taubat atas haram dengan istighfar. Nak cari tu, nak jumpa, nak pulang tu satu hal pula. Haji, kenapa? Ni ada harta ni haji lebih kurang dalam 100,000. Banyak duit Kenapa? Harta ni saya tipu haji dulu. Tu dia. Nak jumpa, nak pulang satu hal pula. Oh, harta aku lebih kurang dalam 100,000 tu, engkau yang tipu. Saya lah haji. Tu dia. Nak pulang tu satu hal pula. Kalau dia mati, waris dia pula. Anak dia, oh kau yang tipu bapak aku dulu. Sudah. Ingat atau tipu ni main-main dengan istighfar, kena pulang balik. Tu baru harta tipu, belum harta curi, harta riba, harta rasuah, harta pecah amanah, macam-macam harta tu. Kemudian melibatkan qaza, tuduh orang macam-macam tuduhan, kena minta maaf. Melibatkan lidah, ngompak dia, fitnah dia, aib dia, memang kena minta maaf. Tak akan diangkat dosa lidah dengan istighfar. Tak akan diangkat. Bukalah mana-mana kitab fiqah pun, buka. Dari ni lidah main-main je kita. Dengan WhatsApp-nya, dengan Instagram-nya. Fitnah orang dalam Facebook, fitnah orang dalam WhatsApp, fitnah orang dalam Instagram. Oh, main-main je. La haula wa la quwwata. Kena jumpa minta maaf tu. Payah tu tuan, taubat dosa orang manusia ni. Muflis kita di akhirat. Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فتريت عليه ثم طرها في النار. Hadha hadis sahih. Rawahu Imam Muslim. Muflis kita, tak sempat taubat dosa dengan manusia, muflis kita di akhirat, muflis. Tu saya sebut, kita pun tak tahu banyak mana pahala-pahala kita Allah Ta'ala angkat dan terima. Amal soleh kita pun tak tahu. Sebab saya sebut hadis Muaz bin Jabal tu kan. Setiap amal ni, pagi ni bawa naik ni, malaikat bawa naik amal ketaatan kita ni. Pagi ni, 2 kali kan sehari semalam. Disebut dalam surah Sejadah tu. Selepas subuh dia bawa naik, selepas asar dia bawa naik. Tapi ditahan pada setiap langit tu. Langit pertama tu, malaikat hafazah langit pertama tanya. Walaupun kita semayang, semalam kita semayang maghrib, kemudian kita sedekah, kemudian semalam kita puasa sunat, semalam pada qiyamul lail, buat naiklah pagi ni. Sampai langit pertama, belum langit ketujuh, langit pertama. Malaikat langit pertama tanya, apakah si pelaku amal ketaatan ini ada dosa lidah? Semalam kita mengumpat orang.
Langit pertama, dosa lidah tak lepas amal ketaatan kita kerana dosa lidah. Langit pertama tak lepas dah. Kita tak tahu mana amal ketaatan kita lepas sampai langit ketujuh. Tak tahu. Itu menangis Mu'adh bin Jabal, tak tahu amal mana yang lepas, amal mana yang diangkat sebagai amal soleh. Sebab tu syurga tu mahal nilainya, mahal, susah. Tu kena all out kejar syurga. Letak depan tu, targetnya syurga, all out buat untuk syurga. Sebab sangat susah nak dapat syurga ni. Fi kulli alfin wahid fil jannah. Pada setiap 1000 manusia, seorang sahaja yang akan ke syurga. Itu hadis Sahih Bukhari itu. Fi kulli alfin wahid fil jannah. Pada setiap 1000 manusia, seorang sahaja yang akan ke syurga. Jadi yang lain tu masuk neraka jahanam dululah, dicelup-celup, lepas tu baru ditarik ke syurga. Tapi dicelup tu lah nak bersih dosa tu. Sebab man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Betul, siapa yang pernah sebut la ilaha illallah akan masuk syurga. Tapi sebelum masuk syurga tu, ditarik, dibersih, dicuci dulu dalam neraka jahanam. Itu tak boleh cakap lah. Kan tuan-tuan, saya pun tak tahulah. Kalau ditarik, dicelup dulu dalam neraka jahanam, Allah, sakitnya, pedihnya, meraung-raung, berteriak-teriak. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Ketika mana dinampakkan penghuni neraka jahanam kepadamu, kamu melihat mereka beraung-raung, berteriak-teriak, menjerit-jerit kerana sakitnya siksaan api neraka jahanam. Api neraka jahanam itu menggelegak, membakar manusia. Wahia tafur, menggelegak, membakar manusia. So daripada sini kita nak bahas bagaimana taubat harta haram. InsyaAllah harta haram tu banyaklah tuan-tuan. Harta riba, macam mana nak cuci. Harta tipu, harta scam, macam mana nak cuci. Hasil judi, macam mana nak cuci. KWSP, ni nak bayar ni, dividen ni. Februari ni nak bayar. 70%, 73% tau riba. Kita main-main dengan duit EPF. Tak tukar kepada batas syariah. Makan harta riba. Tapi nak cuci macam mana? Pampasan insurans. Kita tak ambil takaful, ambil insurans. Habis itu nak cuci macam mana? Hasil haram arak, babi, najis. Macam mana nak cuci? Lepas tu harta yang dirompak, harta curi, lepas tu kita biak. Kita ada harta haram. Kita biak menjadi harta halal. Apakah halal harta tu? Panjanglah cerita dia tuan-tuan, panjang. Cari harta pun susah. Cari harta pun susah dah kita. Lepas tu dapat harta sebelum mati, ya Allah, nak urus harta susah lagi susah pula. Jadi ustaz tak payah cari harta. Bukan, carilah harta, cari harta halal lah. Kamu cari harta haram ya? Masalah ustaz, kalau macam tu semua orang nak makan harta haram, biarlah orang. Di akhirat nanti apa kaitan dengan orang? Kita, orang. Masing-masing lah. Wasyamsi wa duhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. It is our choice.
You choose your own destiny. Your destination is your choice. Ni surah Asy-Syams bagi tahu. Kita our destination. Kita sendiri yang memilih. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah, berjayalah orang yang memilih jalan pembersihan, jalan ketakwaan, jalan menuju syurga. Wa qad khaba man dassaha. Dan celakalah orang yang memilih jalan kemaksiatan, jalan kedurhakaan, jalan menuju neraka jahanam Allah. Wa hadainahum najdain. Aku buka jalan kepadamu, dua jalan. So kita yang memilih, Which is which? InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Tuan-tuan, mudah-mudahan dapat manfaat. Nak buka soalan pun sesi akan datanglah, sebab banyak harta haram dah kan. Kalau banyak sangat, kongsi dengan ustaz tak apa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Minta salah dan silap, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa na'udzu fi khasfi alladhina amanu wa 'amilus solihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum.